Baik, kembali dalam cerita-cerita di sebalik berita. Kalau di awal tadi bersama dengan Fauzi Suhaimi, Fauzi sebenarnya bersama dengan dua lagi rakan iaitu Firdaus Azil dan juga Faris Azman membawakan liputan hari pertama program vaksinasi imunisasi COVID-19 yang mana berlangsung di Putrajaya dan semua sedia maklum yang mana Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi individu pertama yang disuntik vaksin COVID-19. Kalau anda terlepas laporan berita itu, anda boleh terus ke esrawani.com ataupun kalau anda memang selalulah di sosial media boleh terus ke Facebook, Instagram dan juga Twitter. Kami ada kemas kini laporan berita, kami ada buat mikro konten, kami ada gambar, video, apa sajalah. Kalau anda terlepas berkaitan dengan hari pertama program vaksinasi imunisasi COVID-19 yang menjadi tumpuan pada hari ini, anda boleh terus ke platform Esrawani. Baiklah, dari Putrajaya saya nak ke Kuching kerana kalau diikutkan dalam laporan berita yang kami keluarkan pada tengah hari tadi, kalau diikutkan bekalan vaksin COVID-19, boleh saya tunjukkan di esrawani.com. Ini antaranya laporan berita yang ditulis dan dilaporkan oleh rakan-rakan di Awani Sarawak, iaitu kumpulan pertama vaksin tiba di Sarawak pada pukul 6 petang ini dan bekalan vaksin COVID-19 jenis Pfizer-BioNTech dijangka tiba di pusat kargo lapangan terbang antarabangsa Kuching sekitar pukul 6 petang hari ini, dan ini sudah tentu merupakan bekalan vaksin COVID-19 fasa pertama yang mana menyasarkan pada petugas barisan hadapan, dan ketibaan bekalan pertama vaksin yang dianggarkan sekitar 5,000 dos akan diterima oleh pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak Datuk Ahmad Douglas Unggah Emas serta ahli JPBN Sarawak Datuk Seri Dr. Sim dan pengarah Kesihatan Negeri Sarawak Dr. Chin Zin Heng, dan difahamkan juga vaksin tersebut akan ditempatkan di pusat simpanan vaksin PSV di Kuching sebelum diagihkan ke 6 PSV lain iaitu di Kuching sendiri, selain pada Kuching di Sibu, Bintulu, Miri, Sri Aman, Sarike dan juga Limbang. Dan kalau difahamkan untuk rekod program imunisasi di Sarawak fasa pertama akan bermula lebih kurang pada 27 Februari melibatkan lebih 97,000 petugas barisan hadapan yang sudah berdaftar. Untuk waktu ini kalau ada kesempatan saya nak bersama dengan rakan saya Nuzuluddin. Nuzuluddin, wakil Esrawani di Sarawak yang sudah pun saya kira kalau diikutkan visual ini sudah pun bersedia di pusat kargo di lapangan terbang antarabangsa Kuching. Nuzul, mungkin boleh kongsikan pada waktu ini seperti yang dilaporkan pukul 6 petang, tetapi kalau diikutkan lebih kurang dalam 30 minit lah lebih kurang berbaki ini. Mungkin ada sedikit perkembangan yang boleh dikongsikan oleh Nuzul pada waktu ini. Baik Fauzi, terima kasih. Ya, memang hari ini ketibaan vaksin pertama untuk negeri Sarawak akan sampai di lapangan kargo Raya A di lapangan terbang antarabangsa Kuching, Sarawak sekitar jam 6.20. Dan kita difahamkan oleh daripada pihak pengurusan Raya A sendiri, penerbangan ini akan menggunakan kapal kargo daripada Boeing B767223F daripada syarikat penerbangan Raya Air Sdn Bhd. Dan penerbangan ini bermula daripada lapangan terbang Subang sekitar jam 4.50 petang tadi, dan sekarang ini masih lagi dalam perjalanan dijangka sampai sekitar jam 6.20 petang dengan membawa 5,000 dos, dan pastinya ini akan diagihkan kepada seluruh rakyat Sarawak. Dan seperti yang dimaklumkan, 70% jangkaan kita sasaran untuk rakyat Sarawak menerima vaksin ini daripada 2.8 juta keseluruhannya secara berperingkat, Fauzi. Dan fasa yang pertama akan diberikan kepada 97 petugas barisan harapan frontliners yang sudah mendaftar sebelum program ini bermula lagi. Dan dari sini Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS bekerjasama sangat rapat dengan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak bagi memastikan setiap petugas barisan harapan ini menerima vaksin kerana mereka adalah nadi penting bagi sama-sama kita menumpaskan virus COVID-19 ini. Dan juga Fauzi, apa yang dapat saya gambarkan sekarang ini, saya berada di lapangan terbang antarabangsa Kuching, Sarawak. Petugas keselamatan semestinya pihak keselamatan lapangan terbang dan juga polis Kerajaan Malaysia sebentar lagi akan bersama-sama dengan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak akan menerima vaksin yang pertama ini di pusat kargo, dan semuanya akan berlangsung di sini, termasuk nanti sekitar jam 7 malam akan bersiaran secara langsung sidang media penerimaan vaksin pertama yang akan dilaksanakan oleh pengerusi JPBN sendiri Datuk Ahmad Douglas Unggah Emas, dan juga bersama dengan barisan menteri lain termasuk Dr. Chin Zin Heng, jawatan pengerusi JKNS. Dan seperti mana yang dimaklumkan sebentar tadi oleh Fauzi sendiri, vaksin-vaksin ini setibanya di negeri Sarawak akan disimpan di pusat vaksin di 7 pusat vaksin. Yang pertama ada di Kuching dan seterusnya akan disebarkan, akan dihantar ke beberapa daerah yang lain.
Dan untuk perkongsian bersama juga, kita ada 55 pusat vaksinasi yang akan dibuka di seluruh negeri Sarawak. Ini akan merangkumi frontliner sahaja di pusat kesihatan ataupun klinik kesihatan dan juga hospital kerajaan yang terlibat. Dan semua ini akan berlaku di kawasan pedalaman dan juga kawasan luar dan kawasan bandar. Dan fokus di negeri Sarawak adalah bagaimana penghantaran ini boleh dilakukan dengan cepat, suhu di bawah negatif 75 Celsius kerana keadaan faktor geografi yang agak jauh. Dan ini akan dibantu oleh petugas keselamatan seperti kita difahamkan selepas berhubung dengan pihak Polis Kerajaan Malaysia. Mereka memastikan perjalanan lalu lintas dan kelancaran itu akan berlangsung ataupun dijaga dengan rapi sepanjang penghantaran vaksin ke kawasan-kawasan yang terpilih. Dan hari ini juga kita akan melihat beberapa kawasan akan disenaraikan sebagai pusat vaksinasi untuk petugas Barisan Harapan Fauzi. Daripada apa yang dimaklumkan dan juga dikongsikan oleh Nuzul, nanti akan ada satu sidang media yang akan disampaikan oleh Pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Datuk Ahmad Douglas Unggah lebih kurang pada jam 7 petang ya. Dan saya pasti rakan-rakan Nuzul dan juga Fadilah dan juga rakan-rakan akan membawakan perkembangan itu khususnya di esrawani.com dan di Awani Sarawak pada jam 7 petang nanti. Tetapi untuk waktu ini kalau diikutkan pada Ahad lalu bekalan vaksin Pfizer dan BioNTech yang pertama tiba di Malaysia pada Ahad lalu melihat kepada SOP yang begitu ketat. Jadi di Kuching pula bagaimana? Saya tahu Nuzul, mungkin Nuzul boleh kongsikanlah SOP sejauh mana kepatuhan mereka yang dibenarkan berada di situ dalam mana membuat liputan secara khususnya warga media. Okey, baik Fauzi, semestinya SOP sangat dititik beratkan dan menjadi perkara utama dalam semasa kita menerima vaksin ini. Kerana apabila saya berhubung dengan pengerusi JKNS sendiri, Dr. Chin Sin Hing, beliau menegaskan untuk berada di pusat vaksin ini ataupun di kargo ini sahaja kita perlu mendaftar dahulu sebagai media melalui unit komunikasi awam Sarawak UKAS, dan daripada situ hanya dibenarkan beberapa media sahaja khusus kepada juru kamera ataupun juru video yang akan merakamkan detik-detik ketibaan vaksin ini. Ini pastinya salah satu garis panduan yang perlu dipatuhi oleh petugas media yang akan dikawal oleh anggota keselamatan, kerana kita tidak mahu operasi penghantaran ataupun penyimpanan vaksin ini terganggu dengan kehadiran jumlah petugas yang sangat ramai. Dan antara garis panduan yang lain adalah di pusat penyimpanan vaksin itu sendiri tidak ada komuniti ataupun jumlah yang ramai di kawasan yang telah ditetapkan. Dan di beberapa kawasan vaksin lain, TVS lain juga sama. Kita dimaklumkan JPBN sendiri mengatur langkah ataupun susun atur strategik pengurusan SOP yang betul, tepat dan dipatuhi oleh setiap anggota yang terlibat. Dan pastinya kami anggota para media dimaklumkan perkara ini 3 hari sebelum ketibaan vaksin, dan kami juga diberikan edaran secara asas talian melalui pesanan WhatsApp untuk sentiasa mematuhi peraturan semasa di kawasan kargo ini juga Fauzi. Dan apa yang dapat saya pastikan di sini, beberapa pegawai keselamatan diletakkan di beberapa lokasi agar nanti media tidak melintasi kawasan yang tidak dibenarkan. Kerana ada jarak-jarak tertentu untuk para media bergerak, dan semestinya semua ini bukan untuk menyukarkan tapi untuk memastikan keselamatan sepanjang sesi ini berlangsung. Bukan menyusahkan, tapi matlamatnya adalah untuk memastikan kelancaran. Kalau boleh dalam 1-2 minit terakhir ini, Nuzul boleh kongsikan, kalau diikutkan beberapa hari lepas, Nuzul dan juga rakan-rakan di Awani Sarawak berkongsi bagaimana simulasi bekalan vaksin itu mokrannya dilakukan, khususnya di Belaga kalau tak salah saya, ia dibuat beberapa hari lepas. Mungkin boleh kongsikan bagaimana proses simulasi itu dilangsungkan. Kalau boleh dalam seminit lebih ini je. Okey, baik Fauzi, sangat menarik sebenarnya. Apa yang berlaku adalah pihak KKM dan juga JKNS dengan JPBNS melakukan dry-run ini sangat lancar kerana daripada Kuching ke Bintulu sendiri mengambil masa 13 jam. Ujian ini dilaksanakan untuk memastikan bahawa transportasi ini ataupun vaksin itu suhu itu kekal di bawah negatif 75 Celsius dan ia berjalan dengan jayanya. Ini termasuk daripada Bintulu ke Belaga mengambil masa 5 jam untuk menghantar vaksin ini masih lagi dalam keadaan sedia kala, masih lagi di bawah suhu negatif 75, dan 2 simulasi ini berjalan dengan jayanya dan dimaklumkan sebelum ini oleh kementerian, dan ini adalah salah satu usaha rakyat ataupun kerajaan negeri Sarawak untuk memastikan proses vaksinasi ini berjalan dengan lancar walaupun melibatkan kawasan pedalaman dan pastinya dibantu dengan sumber logistik, sumber anggota keselamatan yang mencukupi, Fauzi.
Okey, baik. Terima kasih Nuzuluddin Abdul Razak. Nuzuluddin sedang bersiap sedia kalau diikutkan dan disaksikan di visual itu. Beliau sedang bersiap sedia di Pusat Kargo Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching. Sudah tentu membawakan liputan dijangka pada jam 6 petang nanti. Bekalan vaksin COVID-19 Pfizer and BioNTech dijangka tiba di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching. Sudah tentu ini adalah bagi kumpulan dan juga bekalan akan diedarkan roll outnya di negeri Sarawak. Terima kasih kepada Nuzul dan pastinya Nuzul dan juga rakan-rakan lain seperti Fadila akan bawakan perkembangan dan juga kemaskini berita, khususnya kalau tak dalam buletin ataupun di cerita ni ataupun di buletin Awani, pastinya di Awani Sarawak dan di platform astroawani.com. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzian, kita jumpa lagi.